Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan teruskan sambungan bagi tajuk kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 166 selepas kita melalui retitan daripada berlakunya peristiwa kewafatan Nabi. Hari ini kita lihat kepada reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana di Madinah diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi tersebar. Ini bermakna sekali lagi Ustaz tekankan bahawa Nabi SAW telah wafat di Madinah, ya, di Madinah. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita menerima berita kewafatan baginda. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Beliau melihat sendiri jenazah baginda lalu menangis kesedihan atas pemergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi. Beliau mencium wajah baginda lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menenangkan Umar radhiyallahu anhu yang kelihatan begitu terperanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berlaku kerana Sayyidina Umar begitu menyayangi dan mengasihi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dia lebih bersabar, dia bersabar dan dia tidak begitu mengikuti perasaan dan menerima hakikat bahawa Nabi adalah manusia biasa yang akan mati pada suatu masa. Barang siapa yang menyembah Muhammad, lalu Abu Bakar dia ucap, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup. Kemudian beliau membacakan surah Ali Imran ayat 144. Beberapa orang sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad SAW. Baginda dimandikan dan dikafankan. Seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Akhirnya baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ditanamkan di sana. Itu adalah retitan daripada peristiwa di saat pengebumian jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah kesannya yang pertama? Yang pertama kesannya, peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesan kepada para sahabat dan umat Islam. Apakah kesannya? Antaranya ialah mereka berduka cita atas kewafatan baginda, tetapi walaupun berduka cita, tetapi keimanan mereka terhadap Allah yang maha kekal dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah semakin kukuh. Inilah keimanan mereka.
Dan yang kedua, umat Islam masih lagi berpegang teguh pada Quran, pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bagaimana mereka mengingati pesanan Nabi, yang mana Nabi pernah bersabda dalam mafhum hadis mengatakan, aku telah tinggalkan kepada umatku dua perkara, jika mereka berpegang dengan kedua-duanya, nescaya mereka tidak akan sesat untuk selamanya, iaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah, iaitu hadis-hadis Nabi yang boleh kita rujuk di dalam kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis yang banyak. Contohnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i dan sebagainya. Yang keempat, yang ketiga, bersatu hati dan semakin mengukuhkan strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang keempat, selepas kewafatan Nabi, sistem syura diteruskan dalam pemerintahan. Maknanya mereka masih lagi meneruskan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Antara keputusan syura yang pertama yang telah mereka buat adalah memutuskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi dan dilantik menjadi khalifah yang pertama. Sebab pemimpin selepas Nabi digelar dengan khalifah, dan khalifah ini Khulafa Ar-Rashidin ada 4, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Affan dan Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, yang merupakan 4 orang daripada Khulafa Ar-Rashidin. Semua itu telah diajarkan oleh Nabi itu bermusyawarah di dalam yang kita panggil syura, majlis syura yang memutuskan sesuatu perkara. Bukannya pendapat seorang, tetapi diputuskan oleh ramai yang berada di dalam majlis tersebut. Iktibar daripada peristiwa kewafatan Nabi SAW, kita tengok di sini ada 4 perkara. Kita pergi satu persatu. Yang pertama kita lihat, meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan tiada penakhiran, manakala hidup manusia hanyalah sementara. Oleh itu, kita hendaklah mengisi masa dan usia kita dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Iktibar yang pertama ini menguatkan iman kita bahawa yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kekasihnya Nabi Muhammad pun tidak kekal, kerana golongan Nabi adalah dilantik daripada golongan manusia. Golongan manusia, bukan daripada spesies yang lain, tetapi para Nabi semuanya, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi semua Nabi-Nabi dilantik dari kalangan manusia. Yang mana kita kena faham bahawa setiap manusia adalah makhluk dan setiap makhluk akan ada usianya dan mereka akan mati. Yang kedua, Nabi sangat sayang akan umatnya dan berpesan agar memelihara solat. Ini adalah pesanan terakhir Nabi kepada umatnya, iaitu supaya jaga solat. Begitu pentingnya solat. Oleh itu, kita hendaklah membuktikan kecintaan kepada Nabi SAW dengan memelihara solat. Ini yang perlu kita buat. Jaga solat adalah bukti kepada kasih dan kita cinta kepada Nabi SAW. Di samping berselawat, memperbanyakkan solat, berselawat atas baginda serta mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang ni kita baru saja lepas menyambut Maidur Rasul, dan banyak majlis-majlis selawat dianjurkan
Dan itu semua adalah kerana untuk memperingati dan menyatakan perasaan cinta kita kepada Allah, kepada Nabi SAW. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membantu dan menyungkung baginda sama ada dalam keadaan uh, senang ataupun susah, kita mestilah berusaha menjadi sahabat yang baik, menasihati dan sentiasa bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Itu adab berkawan dan adab bersahabat. Diajarkan dalam peristiwa ini bagaimana kita menghargai kawan dan sahabat. Usamah bin Zaid dilantik mengetuai angkatan tentera pada usia yang muda. Beliau dipilih kerana ketakwaan dan keistimewaan yang dimiliki olehnya. Hal ini menunjukkan nilai kehebatan seseorang di sisi Allah dan Rasul adalah pada imannya dan bukan pada harta serta usianya. Jadi ketakwaan itu merupakan perkara yang paling penting di dalam menentukan seseorang itu untuk menjawat jawatan. Itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, memilih orang yang kuat ketakwaannya untuk memimpin dalam sesuatu perkara. Sebab itulah dalam sistem syura yang dibuat selepas itu pun memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti baginda. Bukan kerana Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat yang paling baik, tetapi ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq merupakan sehinggakan Nabi mengibaratkan iman Abu Bakar As-Siddiq ini jika ditimbangkan dengan imam seluruh umat Islam di akhir zaman, nescaya iman Abu Bakar adalah lebih berat lagi timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita telah berjaya menghabiskan tajuk ini. Rumusannya, Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir, khatamul anbiya, diutuskan Allah kepada umat manusia. Tak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku Nabi, dia adalah sesat. Selepas kewafatan Nabi SAW, tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi tanggungjawab kita semua. Okay. Mungkin ada di kalangan kita bertanya, kan Nabi Isa akan turun semula daripada langit untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa bukannya baru diutuskan, tetapi dia lebih dahulu diutuskan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad. Cuma dia belum diwafatkan oleh Allah. Dan dia ada tugas yang mesti diselesaikan. Itu bukan Nabi baru. Nabi Isa yang akan turun di masa hadapan nanti adalah Nabi yang telah dahulu daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir yang membawa syariat adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa apabila dia turun nanti untuk membunuh Dajjal di akhir zaman, dia juga akan mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maksudnya dia kena sembahyang, dia kena puasa, dia kena mengeluarkan zakat sebagaimana yang dilakukan oleh orang Islam pada hari ini. Okey, itu sebagai informasi kepada awak semua. Okey. Untuk pengukuhan, awak boleh cuba untuk menjawab pada soalan yang disediakan. Garis masa perjalanan hidup Nabi SAW secara ringkas. Boleh tengok sana. Daripada Nabi dilahirkan, awak boleh lihat sendiri nanti. Okey. Lengkapkan kad azam di bawah. Ini bolehlah nak buat.
Okey, cuma awak perlu buat soalan ni dalam buku latihan masing-masing. Bersoal jawab dengan rakan. Peristiwa sebelum dan pada hari kewafatan Nabi SAW. Reaksi para sahabat apabila mendapat berita ini. Awak jawablah soalan tu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi. Awak ambillah beberapa poin daripada sana untuk dibuat di bawah tu. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita memelihara solat. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tindakan kamu terhadap rakan yang selalu meninggalkan solat? Beritahu rakan kamu tentang faedah yang diperolehi jika memelihara solat dan akibat. Ini pula, yang ketiga, lengkapkan dialog di bawah. Ini dialog. Siti, apakah perasaan kamu setelah mengetahui kisah kewafatan Nabi SAW yang kita kasihi, dan apakah iktibar daripada kisah ini? Perasaan saya, bagi tahulah perasaan awak macam mana yang memberi pengajaran. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita untuk tajuk yang terakhir ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.